Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya, dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya. Allah Ta'ala masih lagi wipluwe kepada kita. Allah Ta'ala masih sayang lagi kepada kita. Allah Ta'ala masih nyawa lagi kepada kita, untuk sama-sama kita boleh cek, untuk sama-sama kita boleh muhasabah, untuk sama-sama kita boleh guna lagi masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, dapat kita boleh buat amal ibadat sebagai bekal untuk kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala esok. Jadi alhamdulillah, ibu bapa yang dikasihi sekalian, hari ini saya pun dijemput untuk mari muzakarah sebagai peringatan kepada diri saya sendiri terutamanya, dan pula kepada kaum ibu dan bapa muslimin muslimat yang duk dengar rawangan Al-Huda dan Al-Huda channel, untuk sama-sama kita buat peringatan dan kita muzakarah dan kita menasihati agar masa lebih kurang sejak dan kita boleh pakak-pakak mikir dan pakak-pakak cari jalan untuk kita nak buat lagu mana we dapat kejayaan, dan yang penting sekali kita dapat mardatillah. Kerana hidup kita manusia ni, dan hidup kita manusia ni, dan kita buat apa saja kerjaannya, dan tak ada kira lah. Kita duk usaha buat tu, usaha buat ni, apa saja, dan kita duk belajar, kita duk mengaji, kita duk buat amal ibadat, hak kita naknya ialah mardatillah. Kita nak Allah Ta'ala redha je. Kalau kita buat sikit amal ibadat, sikit je kita buat amal ibadat, tapi amal ibadat yang kita buat sikit saning tu, buat semata-mata kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala dia redha dengan amalan yang kita buat. Allah Ta'ala redha kepada kita dapat masuk syurga dia, maka kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kita ni belajar banyak, kita ni mengaji banyak, kita buat amal ibadat banyak, tapi semua pengajian kita, semua amalan kita, semua setiap gerak-geri kita saat ni, kita tak ada buat semata-mata kerana Allah. Kita tak ada buat kerana Allah. Kita buat kerana orang puji, kita buat kerana kita malu ke orang, maka amalan kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pula Allah Subhanahu wa taala tak redha, maka kita rugi pula. Kita rugi juga.
Maka itulah, dan saya nak pesanlah kepada diri saya sendiri dan kepada kaum ibu dan bapa yang duk dengar ruangan ni. Marilah sama-sama kita cari jalan. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Taala redha kita. Itulah dah lebih kurang sebagai mukaddimah. Dan yang saya untuk dah sebelah petang ni lebih kurang sejelah. Dan saya akan muzakarah dalam ruangan ni. Baik bapak yang dikasihi sekalian, jadi hari ini alhamdulillah kita tengok suasana dalam kawasan ke rumah kita ni, dia ada banyak masjid-masjid, ada banyak surau, ada banyak balasah. Maka dengan ada banyak saning tu, bukan sekadar ada banyak bina air saja, kita kena usaha dan diri kita sendiri untuk sama-sama kita boleh buat amal ibadat di masjid baik, di balasah baik, ataupun di mana saja tempat yang kita buat amal ibadat, maka kita kena pergi banyak di situ. Kalau kita tengok masjid-masjid di kampung mana tu banyak. Kadang-kadang kita tengok masjid dan setengah-setengah tempat tu alhamdulillah, masya-Allah, dia ramai, anak makmumnya tu baik. Kadang-kadang masjid kita boleh tengok ada 2-3 orang saja, ada 4-5 orang. Pak, kalau kita nak kira tengok orang anak makmum bukan sekadar 4-5 orang. Dan kalau sekadar 4-5 orang sana itu, kita nak pergi minta izin ni daripada majlis agama untuk kita nak buat diri jemaah ni, tak boleh buat. Kalau kita ada 4-5 orang, ada 10 orang dalam kampung, kita ambil 10 orang ni pergi royak kepada majlis. Majlis, saya nak buat jemaah ni, saya ada 10 orang. Tentu sekali majlis agama Islam dia tak akan beri keizinan kepada kita untuk nak diri jemaah, untuk nak bangunkan masjid untuk dirikan jemaah. Tetapi bukan sekadar tu. Kerana anak mak tu ramai dalam masjid, dalam kampung. Tapi tu baik semayang 4-5 orang, 10 orang. Duk mana lagi? Maka di sinilah kita kena usaha. Kena usaha. Baik diri saya sendiri, saya pun kena usaha. Nak buat lagu mana kita boleh tu baik semayang jemaah setiap waktu. Orang kampung kita boleh tu baik mari semayang jemaah setiap waktu. Nawi hati kita terikat dengan masjid. Hati kita nawi terikat dengan masjid itu, kita nak buat lagu mana? Kalulah kita nak selamat diri kita, kalulah kita nak diri kita selamat di hari akhirat esok. Dan kerana hari akhirat esok ni, ibu bapa maklum, daripada mahsyar esok ni, Allah, dia panas sangat terik. Kita tak kuasa nak menanggung di hari akhirat esok ni. Dia azab sangat pedih. Dan sebelum daripada Allah Ta'ala nak menentu kita saning tu, belum pada kita nak kira amalan kita kena beripung daripada mahsyar esok. Yang mana ada hadis yang kata matahari ni sejekar, panas. Hari ni kalau kita tengok matahari dengan kepala kita ni kok berapa ribu kilo, berapa juta kilo. Tu pun kalau kita nak jemur panas sejam 2 jam tu tak kuasa dah. Kemudian di hari akhirat esok, di pada mahsyar esok ni, dan lebih berganda lagi panas. Tapi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan bahawasanya dan di hari akhirat esok ni, daripada mahsyar esok ni, ada 7 golongan yang boleh duk wah payung ni.
wah naungi aras, boleh duk wah payung tak panah, boleh tupai terdah. Deh, soalnya kata hari ni kalau kita pergi jalan di mana ada pohon kayu, deh kita tupai terdah di pohon kayu tu segar dah. Kita berjalan daripada pasir sangat panas, ada pohon kayu sepahang, dan kita pergi tupu dek pohon kayu tu segar dah. Adapun di hari akhirat esok, pohon kayu tak ada, udara panas. Tapi 7 golongan ni Allah Ta'ala, Nabi ni wi jamin ni kata 7 puak, 7 golongan ni boleh duk wah naungi aras, boleh duk wah payung, boleh tupai terdah. Maka saya nak kecek hari ni satu saja daripada 7. Nak ambil satunya. Deh, mana satu saja saya nak ambil untuk nawi sebagai kita nampak gambaran kata golongan mana yang boleh duk wah payungnya ialahnya rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Mana seorang laki-laki deh yang hati dia saat ni tu terikat dengan masjid. Hati dia terikat dengan masjid. Jadi bermaknanya dia ni sentiasa hati dia terikat dengan masjid. Dia pergi semaya waktu subuh, sudah semaya subuh, dia kelik mari di rumah dia, dia duk niat dan dia duk azan. Kata dia ni nak pergi pula semaya zuhur, nak pergi jemaah pula zuhur di masjid. Siapa waktu zuhur dia pergi di masjid, dia semaya apa siap, dia turun tangga pada masjid kelik rumah dia, dia niat pula kata setelah lagi ni aku nak pergi semaya pula asar di masjid. Sudah semaya asar, dia kelik, dia niat pula, dia azan pula setelah lagi aku nak pergi semaya mengorek. Sudah mengorek, dia nak pergi pula semaya isyak. Mana hati dia terikat dengan masjid. Maka golongan ni Nabi jamin kata orang apabila hati dia sentiasa terikat dengan masjid, maka dia akan boleh duduk bawah payungnya aras pada hari akhirat. Patut payah ke? Tak ada payah. Apa bukan kata kita nak pergi masjid, hati kita semata-mata duduk masjid, kita nak buat kerja lain pun tak lain. Tak. Kerana dalam Islam kita ni, dia bukan sekadar kata kita nak amal ibadat saja, semaya best saja, hak lain pun dia suruh kita buat juga. Kerja cari nafkah adalah satu tutup teh juga. Jadi masa kita boleh buat. Sudah semaya subuh kita pergi kerja apa siap kelik mari semaya zuhur. Kalau kita kerja kampung, kita motong, kita buat kebun, buat apa, sudah semaya, sudah kerja kita tak lebih pada zuhur golek pada rumah kita ni. Kalau orang berkebun, orang duk kebun, orang motong lepas subuh, pergi lepas subuh. Tubik lepas subuh kita motong lebih kurang 2 3 4 9 10 kelik mari rehat apa start. Lepas zuhur kita pergi zuhur boleh gila masa luar. Kalau kata orang kerja pejabat, orang kerja pejabat jadi kerajaan, lebih mudah lagi. Pagi kita pergi semaya di masjid, kelik mari makan apa siap, tubik pergi kerja. Setengah hari waktu zuhur dia ada musalla di tempat kerja dia, semaya jemaah di masjid dia. Jadi tak pasti kata kita kena semaya di masjid di kampung kita. Kita duduk di mana saja tempat ada tempat masjid, kita buat jemaah cara semaya cara kita. Jadi bermakna mudah. Bukan kata kita ni semata-mata kena buat amal ibadat semaya bayar saja kerja lain tak boleh buat. Kerja lain pun jadi ibadat. Kerja kita jadi ibadat.
Kita pergi kebun jadi ibadah. Kita ada kerja oleh pejabat, kita ada kerja oleh pejabat office, jadi kerja jadi ibadah. Tapi semua kerja esok ni terhati di atas niat kita. Bukan kita nampak kata semaya saja ibadah. Bukan kita nampak kata puasa saja ibadah. Bukan kita nampak kata zakat haji saja ibadah. Tak. Semua setiap gerak geri kita, hidup pai hari kita jadi ibadat. Tetapi terhenti di atas niat kita. Terhenti di atas niat kita, ibu bapa. Lagu mana niat? Tak ada payah niat. Dah kita bangun pagi. Bangun waktu pagi subuh. Kita pergi semaya subuh di jemaah di masjid, jadi ibadah. Kita kelik mari di rumah kita pula. Kelik di rumah kita riadah misalnya, kalau kita berjalan. Nak nampak gambar ke apa? Jalan. Misalnya rumah kita dekat masjid, kita kata kita berjalan, kita riadah. Kita niat kata aku berjalan, aku dah riadah kelik di masjid ni untuk nak sihat. Untuk nak darah berlari dalam tubuh kita. Apabila tubuh aku sihat ni, aku nak buat amal ibadat, aku nak semaya di masjid pula. Jadi kelik kita berjalan kita daripada masjid sana tu, jadi ibadat juga. Kerana riadah jalan kita untuk nak segar, untuk nak darah berlari, untuk nak sihat tubuh badan. Jadi ibadah. Kelik siapa rumah lebih kurang je pukul 6, pukul 7 misalnya. Cari makan ni pula, nak putu makan pagi. Kita pergi beli makan ni, pergi beli nasi kerabu kita kata. Pergi beli pulut sama, pergi beli roti misalnya. Beli roti klik makan di rumah ke, ataupun kita pergi makan di kedai ke, itu pun jadi ibadat juga. Lagu mana ibadat ibu bapa? Kerana makan ni, minum ni, yang kita duk makan pada waktu pagi saat ni, kita niat kata aku makan pagi ni, aku putu pagi ni untuk nak gagah, untuk nak ada rang. Sebab setelah lagi ni aku kena tubik pergi kerja cari nafkah kepada anak biniku. Aku kena pergi buat kerja untuk cari nafkah, nak bagi kepada orang yang duk tanggungjawab kita. Dan pula apabila aku kerja, aku dapat hasil, aku dapat duit, aku dapat piti, aku dapat apa saja, maka aku akan buat pula kebajikan. Aku akan kherak, aku akan sedekah, aku akan buat wakah di situ, wakah di sini, akan buat jariah di situ, jariah di sini. Jadi makan ni kita untuk nak gagah, untuk nak sehat, untuk nak buat kerja cari nafkah, untuk nak buat amal ibadat. Maka makan yang kita makan pagi pun jadi ibadat juga. Tetapi kalau kita makan semata-mata makan, maka boleh sekadar kat makan tu. Boleh sekadar kenyang. Nak royak kata setiap gerak-geri kita jadi ibadah. Sudah. Hari ini saya nak nampak gambar kata setiap gerak-geri kita jadi ibadat. Lagu mananya kita kena niatnya ibu bapa? Hak mudah-mudah. Benda ni benda mudah, benda lekeh, tapi kita tak ada buat amati. Kita dah nampak saja gambar kata ibadat ni ialah rupa semaya saja. Ialah puasa saja ibadah. Jadi apabila sudah makan siap, kelik mari rumah, ataupun kita pergi makan di kedai siap lakon dah, kita maning apa siap dah pergi buat kerja. Kerja sana asal rezeki yang halal.
kita kerja apa saja hok betul dengan syarak, tidak ada larangan dan tidak salah dengan syarak, maka kerja kita sana itu ialah kerja yang halal. Jadi kerja kita sana itu baik kerja. Dan kalau kita orang biasa motong kita kata. Kalau pesek orang kelaut, tu baik kelaut. Kalau pesek orang buat kebun, buat kebun. Kalau kata pesek orang kerja pejabat, kena tu baik pergi pejabat. Kalau kata jadi kerja jadi kru, tu baik pergi sekolah. Kalau kata jadi apa lagi, jadi bomo, jadi payaban, pergi hospital. Manusia kita ni tak serupa. Ada tanggungjawab masing-masing, ada kerja masing-masing. Kita pergi. Jadi tak ada salah di atas kerja kita. Kita pergi kerja, kita niat. Kata kerja kuning, aku tu baik pergi kerja ni dan untuk nak cari hasil leh. Dan kerana aku ni ada lagi orang buat tanggungjawab aku. Aku ada anak. Aku ada isteri, aku ada ayah, aku ada ibu. Mereka-mereka ni aku duk tanggung dia, aku duk bagi kepada dia. Maka aku nak pergi buat kerja ni untuk aku dapat hasil dan aku nak bagi nafkah kepada orang yang bertanggungjawab di bawah kita. Maka kerja kita sana jadi ibadah. Ni buat kerja. Tu baik sama nak kita tu baik buat kerja jadi ibadah. Kerana niat kita nawaitu kita tu jadi ibadat dah. Gi siapa tempat kerja kita kata jumpa dengan sahabat kita, salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh pahala. Senyum pada sahabat kita, gi siapa di sekolah, gi siapa di tempat kita kerja, ada sahabat kita salam, jadi ibadat. Sudah salam kita senyum dia, senyum jadi sedekah, jadi ibadat. Kerana Nabi kata, senyum adalah sedekah. Jadi ibadat. Tanya khabar, tanya apa semua buat kerja sekali, tolong-menolong sayang kita di sekolah, apa jadi ibadat. Kalau jadi kru, jadi ustaz duk mengajar, duk mengajar agama, tu kau jadi ibadat lagi. Kalau kata jadi dia jadi apa yang jadi bomo, dia buat tolong orang, pun jadi ibadah. Dia tolong orang. Orang sakit, orang demam, niat kata kita kerja ni untuk tolong bantu dia pun. Jadi ibadah. Urusan mana-mana pun, kerana orang mari nak buat urusan tu, urusan ni kita tolong mereka, jadi ibadah. Sudah siap apa berlaku dah, berhenti tengah hari. Sudah kerja pagi, berhenti tengah hari. Sudah tengah hari apa siap makan untuk nak gagah, supaya nak gagah lagi nak semaya zuhur, jadi ibadat. Sudah semaya zuhur, semaya zuhur berjemaah tempat kita kerja ataupun kelik maya rumah, kita rumah semaya jadi ibadat. Selepas daripada tu kita pasal letih dah kerja je pagi sampai tengah hari ni, rehat tidur sikit nak gagah, jadi ibadat. Masuk waktu asar pergi masjid, jadi ibadat. Sudah waktu asar tu baik kelik rumah nak riadah, hungar sikit ke, tempat tu peluh, nak pergi main bola ke. Niat kata kita nak pergi main bola, kita sadar supaya nak gagah, supaya nak sihat ni, kita jadi ibadat. Sudah kelik main riadah sampai rumah pukul ni. Pukul ni saat ni ada urusan tu sikit-sikit banyak. Ada orang mari minta tolong buat tu, kita pergi tolong, jadi ibadat tolong orang. Dia mau tolong akik umur setahun, kita bagi akik umur. Dia mau kata tak lagi nak buat pulak esok ni, kita kukunya setahun, kita kukunya tolong orang, jadi ibadat. Kelik mari mengorek pergi masjid, ceradah jadi ibadat. Sudah mari mengorek baca Quran sebentar, jadi ibadat. Sudah baca Quran sebentar, orang berisyak semaya isyak, jadi ibadat. Kalau mari makan nasi supaya nak gagah kita sehari ni 3 kali sehari. 3 kali sehari kita kena makan. Kalau tak makan satu piye tagak. Susah pula nak semaya. Jadi kena klik makan nasi kali hok malam pula nak gagah, jadi ibadat. Sudah makan apa siap rehat sama taga, nak nasi tunggu perut. Pukul 9 10 masuk tidur supaya nak gagah, rehat malam, jadi ibadat. Jadi nak royaknya
sehari semalam 24 jam semua jadi ibadat. Tetapi terhenti di atas niat kita. Ini sebagai gambaran yang saya nak ibu bapa kita nampak. Kata ibadat sana bukan sekadar sembahyang, bukan sekadar puasa. Apa saja setiap gerak-geri kita sana jadi ibadat, tetapi terhenti di atas niat kita. Innamal a'malu binniyat. Semua kita tahu. Semua kita tahu, sudah maklum. Dan semua bahawasanya setiap amalan sana itu kena dengan niat. Baik bapak yang dikasihi sekalian. Jadi masuk dalam cerita kita saningnya, yang saya dah keceknya katanya, Noyak kata bukan sekadar kata kita saning tu dia kena duduk di masjid saja dak. Tetapi hati kita naknya ialah katanya mana hati kita tu kena terikat dengan masjid. Jadi kita duduk di mana saja, kerja kita apa saja tidak menjadikan halangan bagi kita untuk kita nak buat ibadat di masjid. Bukan kata kita nak pergi masjid, hati kita terikat masjid, nak punah kerja lain dah. Tak ada punah sikit habuk kerja lain. Allah dia mau kata berjuruhnya duk sejik semua kerja podak langsung ni. Tu salah. Kalau kita duduk di masjid semata-mata 24 jam duduk masjid tak ada buat kerja nafkah apa tak ada, itu salah. Tetapi kalau kita nak buat kerja lain pun tak ada masalah. Asalnya siapa masuk kita pergi masjid. Kita nak terikat dengan masjid bukan kata semata 24 jam kena tidur masjid dah. Maknanya siapa masuk waktu mana kita pergi semaya, hati kita terikat dengan masjid semua. Niat. Kita pergi subuh niat nak mari zuhur, kelik zuhur niat nak mari asar, kelik asar niat nak mari maghrib, kelik maghrib niat nak mari isyak, kelik isyak niat nak mari subuh. Mana hati kita sentiasa terikat dengan masjid. Itulah bapak yang dikasihi sekalian. Jadi satu golongan ni Nabi jamin kata orang apabila hati dia terikat dengan masjid, maka pada hari akhirat esok dia boleh duduk wah payungi aras. Dia boleh duduk wah teduh tak panah. Pak kita nak dak. Soalan tanya kita nak ke tak? Saya semua jawab kata nak. Maka apabila kita nak, maka kita kena usaha. Dan pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata iza ra'aita ar-rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila Nabi kata ni iza, apabila mu dia tengok dia akan orang laki-laki saat ni, dan dia saat ni tu sentiasa duduk di masjid, maka boleh saksilah bahawa dia saat ni tu ialah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dengan Allah. Dengan Allah. Jadi kita boleh tengok selalu dah. Kalau orang yang dia saat ni tu sentiasa duduk di masjid. Kalau orang kata, mau nak pergi cari mamak tu, mau pergi carilah masjid. Setagi dia ada. Kalau kita pergi cari di rumah tak temu, pergi cari kita ada kerja. Mau pergi cari masjid dia ada. Jadi orang terkenal kata nak cari kita, pergi cari masjid. Pergi semaya sejak temu dia. Aneh dah. Nak cari kita ni, carilah hutan. Kalau mau nak cari dia, mau pergi patah, patah dia terbit patah. Teruk lagu tu. Kalau orang terkenal kita kata, nak cari kita saat ni tu, kena cari patah. Kena cari di benar. Kena cari di hutan. Itu berat. Jadi kita nak buat saksi tak boleh kata seorang ni orang beriman.
Jadi kita nak buat tak boleh. Jadi apabila kalau kita saat itu terikat dengan masjid, maka kita boleh saksi dah kata dia ni seorang yang beriman. Itulah bapak yang dikasihi sekalian. Kalau di masjid ni lain kita pakai usaha. Dunia di hari ni ibu bapak telah maklum. Kita hari ni boleh kata dunia sangat akhir dah. Dunia ni tua dah bapak. Tua, sangat tua dah. Kalulah kita tak ada memikir lagi. Kalulah kita tak ada muhasabah lagi. Kalulah kita tak ada cek diri kita lagi. Berat dah. Kalulah kita umur 40, tak ada mikir lagi ni kau, berat. Kerana ada satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apabila orang ni sampai umur 40, maka seolah dia ni masuk ke pagar lagi ke akhirat lah. Umur 40 sanding tu seolah-olah dia tu masuk ke akhirat lah. Nak mati. Kemudian apabila 40 kita tak ada ubah lagi di kita. Kita tak ada muhasabah lagi di kita. Kita tak ada cek lagi diri kita. Oh ni kita takut. Kita takutnya kita mati dalam hal keadaan kita berdosa. Kita mati dalam hal keadaan kita tak ada muhasabah, tak ada cek diri kita. Sebab umur kita ni, umur manusia kita ni, Nabi kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku ni, Nabi kata a'maru ummati, umur umatku, Nabi kata baina sittin ila sab'in, di antara 60 sampai 70. Tu je. Pas kalau kata hodoh dengar ruangan ni, saya rajakan kata banyak di antara orang 45 60. Orang tua-tua berlakon dah. Kalau orang muda kemungkinan dia tak minat lagi perkara ni, sebab dia rasa dia ni umur muda lagi, lama lagi mati, kemungkinan. Tetapi orang dah saja di rumah, orang buka, orang dengar ruangan ni ialah orang di antara mana orang hok pecang. Hok di rumah, hok tak ada buat kerja pun. Maka umur kita ni Nabi kata di antara 60 sampai 70. Lepas tu hok lebih lagi dia kata, oh dak aku 80 dah, 90 dah. Hok lebih tu bonah ya. Bonah. Bonah ni tak lama sekali guh bonah. Maka apabila kita masuk 60, kita kena beringat dah. Kita kena sipir dah. Kita kena siapir dah. Bahwasanya tak lama lagi dah kita akan hidup di atas dunia. Dan juga bukan kata 60 sampai 70 saja yang kita kena beringat. Kerana mati, ia tak ada sakat umur. Muda pun mati, tua pun mati, bahkan beranak pun mati pun ada. Dan juga tak ada beranak lagi le perut mati juga. Ini bermakna yang kata mati sana bukan terhad di atas umur dah. Kadang-kadang tengok orang ni mengandung 2 bulan 3 bulan mati. Kadang sampai pandai bulan bersifat jadi orang dah mati. Kadang-kadang nak beranak lemah dah air deh, mana tak ada apa lepas umur dia dah 9 bulan 10 tak tubik lagi. Budak apa ni panggil apa ni tak ada nak tubik mati. Kadang-kadang beranak mari sebulan, sehari 2 hari mati. Kadang-kadang sampai seminggu mati.
Kadang-kadang sampai sebulan mati. Kadang-kadang mana umur mati tak ada terhad. Maka di sinilah tempat yang kita kena buat cadangnya semua. Tempat kita kena buat siap semua. Apa yang dikasihi sekalian, yang saya dok kecek, yang saya dok muzakarah ini sebagai nawak peringatan. Yang diperingatkan kepada diri saya sendiri. Bukan kata nak kecek, we sedap dengan mulut, we sedap dengan dok. Kita panggil kita nak buat lagu mana, we peringatkan diri kita sendiri. Maka kita kena pakai usaha. Kita kena pakai usaha. Lebih-lebih orang laki-laki itu. Dan kita nak hidup di masjid. Kita nak buat lagu mana we pemuda kita tubik di masjid. Kita nak buat lagu mana we kaum laki-laki, kaum bapak kita keluar di masjid untuk berjemaah di masjid. Kerana semaya di masjid ni adalah satu kekuatan. Di hari ni bapak boleh tengok dalam dunia kita ni. Hari ni kita boleh tengok dalam masyarakat kita. Banyak benda maksiat. Banyak benda-benda tak molek. Maka kita nak hapus benda-benda tak molek saat ni dengan kita kena usaha. Kita kena wi kemah. Kita kena wi iman kita kuat. Kalau iman kita tak kuat, kita nak sekat benda maksiat tak boleh. Kita nampak benda maksiat banyak, dah bahkan di kita sendiri buat benda maksiat. Kita nak sekat benda maksiat tak boleh kalaulah iman kita tak gerak. Kalau iman kita iman kita lemah, iman kita tak gerak, maka kita nak sekat benda maksiat tak boleh. Kita nak sekat benda mungkar tak boleh. Patut nak buat lagu mana? Nak tak nak kata kita ni seorang beriman. Kita nak iman yang kuat. Maka kita kembali kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata iza ra'aita rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila mu tengok seorang laki-laki saat ni dia terikat dengan masjid, yang dia sentiasa duduk di masjid, maka dia kita boleh saksi saudara kata bahawasanya dia ni seorang yang beriman. Di situlah kita nak usaha cari nak buat lagu mana kita saat ni tu betul-betul nak menambahkan iman kita. Maka kita kena usaha pakai pergi di masjid. Lah ni nak seru, nak panggil, nak panggil. Nak panggil pakat-pakat mari tubik sejid. Apabila ahli kampung kita, anak makmum kita pakat tubik masjid, maka di situlah mudah kita nak buat apa saja kegiatan. Peracangan tu email tu kotek tu bila dan juga ahli jawatan kuasa masjid. Dan kita pakat memikir nak buat lagu mana lagi di kampung kita maju. Apabila anak makmum kita pakat tubik mari semaya di masjid, kita boleh bersorak. Sama-sama tahu kita nak semaya, kita boleh muzakarah. Kita boleh nampak kita pakat-pakat apa ni show idea kita. Tetapi kalulah masjid mana ada 2-3 orang duk semaya, apa tak boleh. Kadang-kadang berlewat. Kerana tak ada siapa yang tanggungjawab. Semaya adalah satu kekuatan. Satu kekuatan semaya. Kerana ada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman-Nya, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya semaya saat itu boleh bercanggah daripada benda fahsyak dan benda munkar. Pada hari ini ternyata
Kata kita tak nak canggah lagi di kita, tak nak sekat lagi di kita daripada benda fahsyat dan benda mungkar. Kita nak hapus tak boleh lagi benda maksiat, perkara-perkara tak molek daripada diri kita, daripada masyarakat kita. Kemungkinan semaya kita sebelum sempurna lagi. Kemungkinan semaya kita belum cukup lagi. Orang ada buat kajian. Orang ada buat kajian satu nuangan. Dia buat kajian dalam risalah dia ni, dalam wicai dia ni. Dia hidup ambil komun kat sekolah. Hidup ambil komun kat pondok, sekolah-sekolah pondok. Hidup ambil komun kat kampung. Hidup ambil komun cari tanya lah. Mana sum kita tanya orang. Di hari ni bapak, natijah dalam kajian dia saat ni tu, dalam wicai dia seruk marinya 90%. Dah, bila kata mana pasal banyaklah orang kita ni. Dah, mana dalam wicai dia ni banyak apa pasal banyak pasal lah. Mana semaya tak cukup 5 waktu. Dalam kalangan budak-budak, dalam kalangan wairun, dalam kalangan pemuda-pemudi kita, hanya ada sum tu yang hanya ada ditanya tu. Tanya pelajar. Jadi ambil pun wicai mari, banyak kefak kita ni semaya tak cukup 5 waktu. Duknya banyak 4 waktu semaya sehari. Mana kena tinggal juga sehari. Wemo tinggal subuh, wemo tinggal zuhur, wemo tinggal asar. Kadang-kadang kelik jauh sekolah tak ada maya asar. Kadang-kadang tak bangun subuh, bangun lewat. Maknanya banyak. Apabila kita saat ni tu tidak mencukupi lagi dari semaya kita 5 waktu sehari semalam, kita tak nak jaga lagi dari semaya kita ni, maka kita tak nak canggah lagi, tak nak sekat lagi di kita daripada benda perkara fahsyat dan mungkar. Karena semaya kita belum sempurna lagi. Lalu tuan bapak yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita usaha. Kita kok usaha sikit demi sikit. Sikit demi sikit kita kok asah. Kita pakat tubik di semaya di masjid. Hari ni satu waktu. Gi dah satu waktu, esok gi 2 waktu. Lama-lama sekali 2 waktu kita dah pergi semua mengorek dengan Isya malam-malam. Hati kita terikat dengan masjid, tambah lagi 1 waktu. Gi sampai 3 waktu duk gi semua. Bahasa terikat, bahasa sedap. Aku ni semenjak daripada aku paling belakang, paling mai ke masjid ni, dulu tak pernah pergi masjid. Dulu tak pernah semaya cukup 5 waktu. Dulu tak pernah semaya jemaah. Tapi hari ni aku dah pergi semaya 2 waktu je mengorek dengan Isya misalnya. Dah pergi jemaah. Kerana tengah hari ni sibuk kerja. Kadang-kadang kita tengah hari ni tubik kerja jauh, kelak tak ada kerja kok dah. Mana pergi semaya mengorek dengan Isya. Jadi duk mari semaya di masjid ni berasa lain. Berasa sebab Allah Ta'ala ni mudah dalam kerja berasa kata tubik masjid ni hati tenang. Dulu kat Allah mengorek dengan Isya tepik dengan anak dalam rumah. Mungkin ni bawa tubik pergi masjid berasa tenang hati. Boleh muzakarah dengan kawan guru dengan sain.
Jadi bahasa saya pula. Kalau hari mana tak pergi masjid ni bahasa saya. Ini bermakna kita ada perubahan dah. Pak kita apabila kita pergi semaya mengorek Aisyah, oh jemaah lah. Deh. Waktu lain tu buat, kadang-kadang buat tak kerja. Kadang-kadang kita buat di mana tempat saja. Bahasa dah tambah pula jadi 3. Jemaah kita di masjid tu. Kelik kerja awal sikit asal, bidas semaya asal. Lepas tu bola wasa kau sedak kau zok, tambah jadi 4 jadi 5 jadi istiqomah, jadi sedap. Jadi saya pula kita nak tinggal semaya. Itu mana kita kena usaha. Usaha bapa. Jadi semaya ni ada kekuatan. Kamu dia dalam sebelah kini saya nak royak satu kisah. Kisah nak royak kata semaya ni adalah satu kekuatan. Satu kekuatan. Kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata akan buka negeri Konstantinia, yaitu di Turki pada hari ni. Dulu masa tu Konstantinia ni dimetah oleh kerajaan Rom, Eropah. Jadi Nabi kata orang akan dibuka di Konstantinia ni ataupun di Turki pada hari ni daripada qaid ataupun ketua perang ni daripada orang soleh dan pula tentera yang turut ketua dia saat ni tu daripada orang salihun. Nabi kata akan buka negeri Konstantinia ni ataupun negeri Turki pada hari ni daripada ketua perang, ketua qaid ni daripada orang soleh dan tentera dia sekali mari kontak dia ni daripada orang salihun. Sahabat apabila dengan Nabi royak kata orang akan dibuka negeri ning daripada orang soleh, daripada ketua perang soleh dan tentera daripada salihun, pakat lagi berlaku. Pakat lagi buka berlaku. Moga kalulah boleh buka negeri ning kau. Nabi jamin kata orang ni daripada orang soleh dan pula daripada orang apa di tentera pada orang salihun. Siapa dia tak mahu pada jadi orang soleh? Semua nak pada soleh. Jadi pakat gi satu kelompok, gi satu puak, gi satu cuk kelip mari tak berjaya. Gi pula satu kelompok kelip gi pergi gi buka tak berjaya. Mari orang lain pula dah. Pakak bawa kontak dia pergi. Nak pergi buka negeri. Nak pergi sebab agama Islam. Pergi siapa di sana tak berjaya. Klik mati. Moga pakak nak berjaya kata orang apabila buka negeri Konstantinia ni daripada orang soleh dan salihun. Pakat nak jadi orang soleh berlaku. Nabi masuk oleh hadis Nabi kata daripada orang soleh. Dia orang tu berjaya buka negeri ni, maka orang ni boleh kata orang ni orang soleh. Tiba-tiba tak ada siapa dia berjaya. Kelik mari tak berjaya. Kelik mari tak berjaya. Sebab negeri dia saat ni tu dia kena pergi kot laut. Lalu laut pergi dengan kapal laut, kena lakar bukit, kenapa? Jadi puak sana tu
Deh, Konstantiniyah ni di sana di Turki lah hari ni tu, ya duduk di celah bukit. Jadi apa panggil laut tu. Jadi apabila mari demo ni duduk di atas bukit, lepak anak panah, lepak anak panah demo ni tu mari dengan laut. Mari le laut. Honung duduk atas. Lepas lepak panah. Jadi tak berjaya. Mari siapa? Belawai tak berjaya. Kemudian siapa mari korun yang ke-8? Tanya saya. Iaitu masa Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ni lah. Mari masa dia ni. Nak pergi buka negeri ni. Sebab nak masuk pada orang soleh dan solehun. Ketua perang daripada orang soleh, dan tentera dia daripada orang solehun. Pakai nak pergi. Dia pergi. Koyak tentera dia janji masuk, kata kita pergi pakat buka negeri ni. Jadi pergi. Tapi dengan bijaknya Muhammad Al-Fatih, dia mari kok jadi laut. Mari jadi laut. Bahawa siapa di bukit Saning tu, dia tak nak masuk ke laut dah. Kerana apabila lepas mari tu dia pergi, ya tentera orang Rom masa dulu tu dia ada sakat tes, dia ada besi. Jadi apabila demo ni siapa mari waktu mana-mana malam, dia katuk dah. Dalam laut dia katuk, nak pergi tak boleh. Mari dia katuk dengan besi, nak pergi tak boleh, belawai. Hak lain mari jalan biasa, mari jalan laut biasa. Siapa tepat kalah kelik. Tapi Muhammad Al-Fatih dia bijak. Dia kaji strateginya. Dia apa siapa mari ke laut juga. Tapi bos siapa di bukit ni, ada satu bukit. Dia tak ada pergi ke laut dah, tak ada mari ke air dah. Dia royak tentera dia, kita ubah jalan, kita heret perahu kita naik di atas bukit. Heret perahu naik atas bukit. Heret perahu naik di atas bukit, naik mari. Duduk di atas bukit sana, turun mari. Jadi lepas masuk dalam negeri ni, kita lawai dengan demo tu. Jadi dia heret dengan perahu dia naik kota bukit, siapa di atas bukit sana belawai. Kalau kata dengan anak panah dengan apa pun belawai. Jadi dapatinya Muhammad Fatih dia pergi tu berjaya. Apabila berjaya saat ni, dia buka negeri Konstantiniyah saat ni siap. Buka siap saat ni. Nak semaya lah. Apabila nak semaya saat ni, jadi pakat dia carilah siapa dia tu email. Moga pakat-pakat mari ni orang hebat-hebat belaka ni. Jadi kerencai lah. Mu nak akik mu jadi tu email pun. Kerencai nak akik hon ni jadi tu email pun. Kerencai moga sama. Hebat-hebat belaka. Sebab bukan biasa dah ni orang kekuatan apa ni, mana demo ni fok benar dalam itu ni, mana orang tak saja. Jadi nak cari orang tak boleh di tu email. Mana nak bukan tak boleh cari, mana apa nama nak kat liat tu tak boleh. Lalu tu Muhammad Fatih dia buat syarat. Jadi kita nak pilih orang yang lebih sungguh untuk menjadikan imam semaya. Dia panggil tentera-tentera yang semua yang pergi perang pada kali itu, panggil semua mari. Kata hari ni kita nak kakliat orang untuk menjadikan imam semaya. Orang yang betul-betul lebih sungguh.
Lalu tu juga syarat. Nak kat leak tu kita nak ambil pokin untuk nak kat leak kata orang lebih sungguh. Wak Fatih, wak syarat yang pertama. Dia kata siapa dia semenjak daripada balik, dia balik dulu umur 15 ke ataupun dia balik dengan apa ikutlah, dia balik hingga sampai ke hari ni, kalau kata umur 40 ke 50 ke, siapa dia yang ambil semenjak daripada balik hingga sampai ke hari ni tak pernah luput semaya waktu 5 waktu sehari. Mana semaya jemaah 5 waktu tak luput walaupun 1 waktu. Dalam ramai-ramai kita ada ribu-ribu orang ni hok mari perang pada hari ni. Siapa dia kata yang daripada semenjak daripada dia balik dulu hingga sampai ke hari ni, orang ni tak pernah luput ataupun tinggal semaya jemaah 5 waktu sehari semalam. Tak ada tinggal walaupun 1 waktu. Bahkan dia takbiratul ula, Allahu Akbar selalu dah. Syarat yang pertama, cek mari. Yang dia kata aku ni besok tinggal sekali lu, tu baik. Aku ni besok tinggal 2 kali, aku ni besok tinggal tu baik. Jadi tu baik mari. Kalau tu 1000 orang, kita kata tinggal 500 orang, tinggal setengah. Tu baik. Orang tak cukup syarat pertama tu baik. Sepak tu baik. Tinggal mari 500 orang misalnya, kita kata setengah daripada pada rombongan dia tadi, setengah orang ni tak pernah luput semaya jemaah 5 waktu, bukan sekadar sehari 2, semenjak daripada balik hingga sampai ke hari ni. Mari tinggal setengah. Sudah siap. Mari ken yang kedua pula, syarat yang kedua pula. Muhafatih kata, siapa dia semenjak daripada balik dulu, dia ni tak pernah tinggal dah semaya 5 waktu setiap hari sehingga sampai ke hari ni. Fak kita ni ada 400-500 orang ni, orang ni cukup 5 waktu sehari semalam. Tak ada siapa yang luput seorang pun. Pandah. Yang kedua pula, siapa dia semenjak daripada balik hingga sampai ke hari ni semaya cukup 5 waktu dan bahkan berjemaah cukup 5 waktu sampai ke hari ni, dan pula dia tak pernah luput ataupun tinggal semaya sunat duha. Syarat yang kedua, ambil sunat duha pula tiap-tiap hari. 5 waktu jemaah di masjid. Cerak dah. Yang kedua duha pula. Aku besok hari tu tak ada, hari tu ada kerja sibuk sikit, tak ada semaya hari tu yang gitu ni. Tubaik. Tinggal ada lebih kurang separuh pula daripada tu. Ada tak banyak lah, tinggal ada 100 lebih kurang, kalau kita kata lebih kurang 40 orang 100 orang gitu dah. Habis. Tu baik. Kalau siapa dia tinggal semaya duha sehari sekali ataupun 2 kali, tu baik, sila tu baik dulu. Nak cek orang hok cukup sungguh. Kalau gitu habis siap. Tu baik siap. Tinggal ada sekelompok dah, tak ramai dah. Ada tak ramai dah. Kalau gitu Muhammad Al-Fatih tanya pula, buat syarat pula kali yang ketiga. Siapa dia yang ambil semenjak daripada balik dulu hingga sampai ke hari ni jemaah 5 waktu dia tak luput, duha tiap-tiap hari semenjak daripada balik hingga sampai ke hari ni tak luput. Dan pula satu lagi dia buat syarat, siapa dia semenjak daripada balik hingga sampai ke hari ni tak luput semaya sunat tahajud.
Allahu Akbar. Apabila soalan yang tiga ataupun syarat yang ketiga yang dikeluar oleh Muhammad Al-Fatih, siapa dia semenjak daripada balik hingga sampai ke hari ini semaya cukup 5 waktu berjemaah di masjid, semaya duha tiap-tiap hari, dan pula ditambah pula semaya sunat tahajud, tak pernah luput semenjak daripada balik hingga sampai ke hari ini. Maka siapa dia ratik le ramai-ramai semaya tahajud tiap-tiap hari, didapati natijah iwapak yang dikasihi sekalian. Apabila syarat yang ketiga yang ditawarkan oleh Muhammad Al-Fatih, kata siapa dia yang tak pernah luput semaya tahajud, maka semua pakat akik tangan kata demo ni tinggal satu hari, demo ni tengah pakat tubik habis, tinggal satu orang saja yang dia tiap-tiap malam semaya sunat tahajud, ialah Muhammad Al-Fatih. Maka habis dah, habis orang habis dah, tinggal seorang dia yang semaya cukup waktu 5 waktu dan juga berjemaah di masjid, dan pula semaya duha tiap-tiap pagi, dan pula semaya sunat tahajud tiap-tiap malam, ialah Muhammad Al-Fatih. Lalu itulah Muhammad Al-Fatih boleh jadikan imam sembahyang. Kalau gitu betul sungguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata orang yang akan buka negeri Konstantinia daripada tentera yang soleh, dan pula tentera saat itu daripada orang solehun. Orang buka ialah qaid, ketua perang, ketua daripada orang soleh, dan tentera dia daripada orang solehun. Walaupun demo ni tentera dia ni pun tak ada panggil apa ni semaya cukup dengan syarat yang bagi oleh Muhammad Fatih, tapi mereka tak pernah luput semaya jemaah. Semaya 5 waktu semaya semua, cuma tak ada jemaah aja. Duha semaya cuma tak panggil tinggal sehari 2 aja. Tahajud semaya cuma tinggal sehari 2 aja. Tapi daripada orang solehun, pada orang soleh. Sebab mereka sentiasa duk semaya semua, duk akad tangan 12 semua minta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini nak katanya semaya adalah satu kekuatan untuk kita. Ibu-bapa yang dikasihi sekalian, jadi sebagai kesimpulan untuk saya pada hari ini, dan sebagai nasihat itu, nasihat kepada diri saya sendiri dan pula kepada ibu bapa yang duk tengok ruangan kita ni, Al-Huda Channel. Semoga sama-sama kita pakat boleh ubah diri kita. Semoga dapat kita boleh muzakarah, kita dapat boleh muhasabah, boleh buat peringatan di antara sesama satu sama lain. Saya ni duk kecek ni, duk cari jalan nak buat lagu mana widi kita ni ubah diri kita sendiri. Seolah-olah kita sepak bola dinding dah. Kalau sepak main bola, sepak bola dinding, ambil bola suti, kita pergi sepak bola dinding, dia sepak tung dia klik, kita klik, tung dia klik, kita klik. Sampai dah kecek dah nasihat ni untuk nak kita sedar, diri saya sendiri dia sedar, nak ubah diri kita. Lepas tu kita pakai usaha, pakai ubah bersama, insya-Allah. Ya, apa kita yang dekat rumah Al-Huda Channel ni, boleh kata setiap hari kita ada raikan kita di antara jam pukul 2 sampai pukul 3 lebih. Di hari ni alhamdulillah, dah ada penyokong kita dak wi sokonge. Dah semua alat-alat apa semua ada belaka. Baik, terima kasihlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dah beri ganjaran, tambah ganjaran yang baik pada kita. Allah Ta'ala wi barakah dalam hidup kita. Apabila kita banyak tolong orang, bapak, ya kaedah tetap ya.
Kaedah tetap. Apabila kita tolong ke orang, Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Apabila kita mudah dengan orang, Allah Taala mudah dengan kita. Tetapi sebaliknya, dia kita payah dengan orang. Orang minta tolong tu Allah, kita pun tak ada sifat khidmat langsung. Tak ada berasa langsung. Dia denyuk di hati dia kata nak tolong orang, tak ada. Mana duk cara peribadi dia, handcare tu duk cara dia. Orang ni ibu bapa boleh tengok selalu dah. Hidup pe dia pun bukan kata senang sangat dah. Orang handcare tu duk sore di rumah, tak ada saing dengan orang. Ibu bapa tengok selalu kata dia hidup dia bahagia ke tak. Sebab dia payah dengan orang kampung payah dengan dia. Tetapi kalau ibu bapa pergi perhati pula orang susah, masya-Allah susah dia. Tapi jiwa masya-Allah, malaikat, jiwa dia tu bantu orang. Dengar khabar di mana saja kata orang minta tolong, selalu dia pergi. Ibu bapa boleh tengok orang ni, orang pakat kasih, orang pakat sayang ke dia. Le kampung pakat sayang ke dia. Kalau dia nak buat apa, nak minta apa, orang pakat tolong dia. Sebab dia tolong orang. Dia mudah dengan orang. Apabila kita mudah dengan orang, orang mudah dengan kita. Apabila kita payah dengan orang payah dengan kita. Lalu itulah kita kena ada sifat tolong menolong. Kita kena bantu membantu. Jadi nak hidup rawangan al-huda kita ni terperlu kepada bantuan-bantuan sikit sekadar banyak yang kita boleh bantu lah, boleh tolong. Bukan kata nak minta banyak tak, boleh sekadar bantu. Jadi maklumlah, kerana kita terdiri ni daripada diri sendiri. Tidak tupu kepada mana pihak. Tidak tupu kepada mana nuingan. Tak ada nuingan nak mari tolong, tak ada. Mana kita buat sekadar ikhlas kita ramai-ramai. Tapi hari ni alhamdulillah, dia ada saudara kita pakat mari duit barang apa semua alat, apa semua ni daripada sumbangan-sumbangan al-khair. Jadi lagi akan datang ni pun kita mari sama-sama lah, kita mari pakat tolong bantu supaya al-huda kita ni hidup seterusnya. Boleh kata tiap-tiap hari dia pukul 2 sampai pukul 3 lebih-lebih kita ada ruangan ni. Bapa-bapa mari jauh-jauh mari apa sini. Jadi semua tak ada masuk kocek peribadi atau mana seorang, tak mari di atas masuk dalam al-huda channel. Jadi kita ada akaun bank, kita ada apa semua tu. Ibu bapa buatlah amalan istiqamah. Bui sekadar kita mampu, sekadar kita ikhlas. Jangan kita bui dengan orang paksa, jangan. Kita ikhlas banyak mana, kita ada setara mana kuasa kita sekadar tu. Sekau, 5 kau, 10 kau, 20 kau. Masuk mancining dan apa saja kegiatan dan alat-alat yang perlu lagi kita untuk nak baru, maka kita akan mudah-mudahan lah kita pergi beli pergi buat. Mana terima semua, terima bantuan dan juga sokongan daripada kaum ibu dan bapa yang duk dengar rawangan Al-Huda channel kita. Itulah untuk saya pada hari ini. Dan supaya tak panjangkan lebar lagi, ada salah tersilap, haraplah kita pakat cucuk air kemaafan bersama dan bapak pakat berdoa bersama semoga Al-Huda channel dapat berterusan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.